الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi insyaAllah sebelum kita memulakan majlis, mari kita sama-sama membacakan doa sama-sama dahulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma زقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah saya serahkan majlis pada Ustaz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain-lain Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Ustaz Yusri, Ustaz siapa lagi dalamnya dia? Ustaz Najah. Tadi ada Ustaz Najah. Ustaz Najah ada Ustaz Najah ya? Okey, dan pelajar-pelajar Samrawang. Samir calon-calon Mumtaz Sofi SMA insya-Allah. Baiklah, Ana masuk guna laptop tapi belum yang ni lagi. Dengan minta siapa yang ni? Admin? Ada yang admin tak? Ustaz Yusri Ada yang nak masuk? Design guna laptop ni tak boleh masuk lagi. Ada tak Ustaz? Tak ada pun. Tak ada Ustaz Najah dia punya host dia. Tak boleh apa-apa ke? Tak ada Ana tak boleh masuk guna laptop ni. Laptop Ana tak ada suara. Tu guna handphone. Tapi guna handphone tak boleh nak present pula. Tak ada je. Tak ada ke? Belum. Belum Dia tulis kat laptop ni macam gini. Macam mana nak pusing kamera ni? Tak boleh pusing kamera pula ya. Waalaikumsalam, macam mana kau buat? Masuk dua-dua lah. Ni. Guna akaun sama juga ni. Akaun G ni Delima. Handphone guna Delima juga. Itu masuk dua akaun kan. Ni tak nampak
Separuh ke. Tak Ya, masuk-masuk pun. tak ada keluar nama Macam mana ya? Sekejap Kalau belajar semua sihat Cuba masuk Ya, benda. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, semangat pagi ni Okey, dah hafal dah? Adab dah hafal? Boleh. Okey, Ana ada share nota pada Ustaz Najah. Belajar dah dapat dah? Ya. Dah. Slide. Kita masuk guna nama lain. Boleh baca nota tu, tengok dulu. Setelah kita nak mula lagi. Kalau tak ada, Ustaz Najah boleh ni tak? Presentkan slide tu. Tapi kena download dulu lah kan? Okey. Ana rasa Ana present guna handphone boleh juga kot. Sekejap Okay, jelas.
Oh. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajar boleh nampak slide Tadi Ana tertutup mic pula cakap seorang-seorang. Ada dengar suara Ana? Ada. Boleh, Ustaz. Dengar. Okey, baiklah. Patutlah tadi senyap sunyi je Rupanya Ana tertutup Ana punya mikrofon. Baiklah. Jadi hari ni kita akan berkongsi berkenaan dengan adab wal balaghah paper tahun pertama untuk SMA tahun ini tahun ni lah, patutnya tahun lepas lah 2020 kan, tapi atas ujian insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Kita pun SMA tak lama lagi kurang sebulan. Kalau ikut SMA 1 Februari, hari ni dah 5 Januari. Rasanya pelajar pun dah puas cuti dah. Dah puas cuti dah. Banyak dia hafalnya itu. Jadi semua pelajar Ana yakin layak untuk mendapat mumtaz. Layak dan mampu untuk mendapat mumtaz, terutamanya untuk subjek al-adab wal balaghah. Pokoknya antum kena usahalah. Usaha hafal, ulang kaji. Baiklah. Jadi kita mulakan. Ini pelajar di Sambes. Tahun ni pelajar awak kami tak ramai, 10 orang sahaja. 4 lelaki, 6 perempuan. Inilah wajah-wajah mereka. Doakanlah mereka dimudahkan dan kami doakan juga. Pelajar awak tadi Ustaz Najah maklumkan ada 27 orang. InsyaAllah 27 orang ni mumtaz dalam SMA terutama SMA 2020 dalam mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah kod DAB 18. Baiklah, untuk adab balaghah ada 2 bahagian. Bahagian A adab dan B balaghah. Untuk adab 60 markah, ada 5 soalan jawab 3 sahaja. Ya, ada banyak soalan, dia ada 5 soalan. Kenapa 5 soalan tu? Nanti kita tengok dalam slide seterusnya. Kemudian setiap soalan sama macam subjek lain, mengandungi 20 markah dan setiap soalan ada 4 pecahan soalan. Maksudnya setiap soalan ada alif, ba, jim, dal. Cuma alif, ba, jim, dal tu mungkin dia ada anak lagi. Alif tu mungkin ada alif 1, alif 2, ba mungkin ada ba 1, ba 2. Ada beberapa yang anak tu ada anak air lah, maksudnya sampai ke cucu. Dan jenis itemnya objektif berbagai bentuk dan juga subjektif respon terhad. Maksudnya ada soal objektif dan juga subjektif. Baiklah, jadi ini tajuk-tajuk adab. Yang perlu antum kuasai, yang perlu antum hadamkan, hafal. Ada 6 tajuk bermula daripada Al-Adab Al-Arabi, ini pengenalan sastra Arab. Kemudian diikuti dengan 5 zaman adab. Zaman jahili, awal Islam, Umawi, Abbasi dan juga zaman hadis, zaman moden. Okey. Ini untuk tajuk yang pertama, Al-Adab Al-Arabi. Ni kita ulang kaji, refresh sikitlah. Al-Adab Al-Arabi, pengenalan adab. Subtopiknya ada mafhumul adab. Okey, mafhumul adab. Siapa nak cuba sebut mafhumul adab seorang? Tuan pelajar. Mesti dah hafal ni mafhumul adab. Cuba seorang sebut mafhumul adab. Saya cuba Cuba, siapa nama? Syazwan Firdaus. Syazwan. Yes. Okey, Syazwan. Silakan. Okay. مفهوم الأدب هو الكلام البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء والسامعين سواء أكان شعرا أو نثرا. Okey, ahsanta Syazwan. Hadiah boleh claim dengan Ustaz Najah. Okey. Jadi al-adab di sini sebut mafhum. Jadi dalam adab ni, dalam adab balaghah ni dia guna istilah mafhum. Kadang-kadang dia boleh juga sebut ta'rif. Ma ta'riful adab. Jadi kalau dia kata ma ta'rif ataupun ma huwal adab. Kan? Ma huwal adab. Apakah itu adab? Ataupun mal adab. Apakah adab? Jadi itu merujuk kepada mafhum. Jadi mafhum ni istilah lain kepada ta'rif lah. Biasa kita guna istilah ta'rif.
Okey, yang kedua ahamiyatul adab. Jadi ahamiyatul adab ada tiga sudut. Yang pertama sudut nafsi, sudut lughawi dan juga sudut ijtimai. Jadi pelajar perlu hafal ke semua sekali tu. Antaranya jadi setiap sudut tu ada dua. Jadi ada 6 lah. Ada 6 kepentingan adab. Okey, yang ketiga tamyiz bainal unsuril adab al-arabi, membezakan unsur. Jadi unsur ni zaman-zaman. Kita ada 5 zaman, kena ingat setiap zaman tu bermula bila, habis bila. Okey. Okey. Jadi itu boleh juga kita mafhum apa ni mata tabda kan? Asrul setiap zaman itu. Kemudian fununul adab, kita ada syair dan juga nasar dan juga khosais syair dan nasar. Khosais syair dan nasar ini secara umum. Nanti pada setiap zaman dia ada khosais lagi. Khosais syairul jahili, khosais syair Umawi. Dia ada setiap zaman ada ciri-ciri dia. Tapi untuk yang umum ni ada juga. Ada tiga khosais syair dan 3 khosais nasyar. Ini ringkasan kepada tadi. Ini untuk tajuk bab yang pertama. Ini sahaja yang perlu antum ketahui. Cuma ni dah diringkaskan lah. Dia buat jahili tu kasih tulis 200 am qabla bi'sah Nabi. Kan? 200 am qabla bi'sah Nabi. Jadi mulakan dengan kata kunci tu. Apa itu asrul jahili? Apa itu al-adab lil asril jahili? Jadi kita bagi takrif tu allazi yabda takriban itu untuk jahili je lah. Yang lain itu akan guna min ila kan? Min ila. Kalau untuk jahili dia akan guna allazi yabda takriban mi'atain am qabla bi'satin Nabi. Kalau asri sadrul Islam allazi yabda min bi'satin Nabi, nampak? Min bi'satin Nabi ila sanah wahid wa arba'in hijri. Nampak? Kasi kita buat nota je lah. Min bi'satin Nabi ila 341. Lepas tu Umawi pula 41 hingga 132. Cuma dia ada bagi istilah lain. 41 kadang-kadang 41 boleh juga ditukar kepada ahdi khulafa Muawiyah. Maksudnya allazi yabda min ahdi khalifah Muawiyah ila nihayah daulah Umayyah. Nampak? Jadi atas tu yang penting dia zaman ni kita panggil dia punya itu al-asru allazi yabda min apa ila apa. Okay, jadi kalau kita ingat dia punya formula ni insya-Allah okey. Okey, sama juga dengan ahamiyah tadi ada janib nafsi. Okey, baiklah kita teruskan. Itu untuk bab yang pertama yang paling ringkas. Kemudian kita ada 5 bab lagi, 5 zaman adab, khamsah unsur al-adabiyah. Ni tajuk ni yang agak luas lah. Okey, agak luas. Dan setiap zaman daripada zaman jahili tadi, Sadril Islam, Umawi, semua zaman dia akan membincangkan 4 perkara ini. Yang pertama al-ahwal. Al-ahwal. Keadaan. Keadaan. Yang kedua al-awamil. Faktor-faktor. Faktor-faktor. Faktor-faktor apa? Faktor-faktor al-muassirah yang mempengaruhi. Maksudnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sastra pada zaman tersebut? Kadang-kadang ada juga dalam beberapa bab dia tak guna al-awamil. Dia guna al-asar, kesan ataupun at-taksir. Kesan lah, taksir tu akibat. Maksudnya, dia guna perkataan al-asar, at-taksir. Jadi, itu merujuk kepada subtopik yang kedua iaitu al-awamil. Jadi pelajar kena clear dulu pembahagian ini supaya nanti bila hafal tu tidak bercampur bau. Sebab banyak benda yang perlu pelajar ingat dalam adab ni. Tapi adab ni memang 4 benda ni akan dibincangkan dalam 5 zaman. Okey.
Kemudian yang ketiga adalah syair. Syair. Jadi apakah yang dibincangkan dengan syair? Yang pertama, pelajar perlu ingat apakah khosais syair pada zaman tersebut, ciri-ciri syair. Yang kedua, aghrad, tujuan ataupun tema syair pada zaman tersebut. Dan yang ketiga adalah a'lam, iaitu tokoh penyair pada zaman tersebut, pada 5 zaman tersebut. Dan yang terakhir adalah an-nasar. An-nasar sama macam syair. Pertama kena tahu apakah ciri-ciri nasar. Yang kedua, apakah funun, seni nasar tersebut. Antaranya, apa antara seni-seni yang antum ingat? Cuba siapa-siapa tolong sebut. Seni nasar. Antaranya apa? Tak kisahlah zaman apa. Antaranya ada al-khitabah. Lagi apa? Ada apa lagi? Khitabah. Khitabah ni ucapan kan? Pidato. Ada siapa boleh respon? Selain khitabah apa lagi? Al-wasaya. Al-wasaya. Bagus. Wasaya ni maksudnya apa? Wasiat. Wasaya ni maksudnya nasihat. 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 Bukannya wasiat orang meninggal dunia tu. Kan? Nak meninggal ayah wasiatkan rumah ni untuk engkau, kebun ni untuk adik. Tak. Itu wasiat lain. Jadi kalau wasaya di sini maksudnya nasihat. Kata-kata nasihat. Okey. Okey. Kemudian dan banyak lagi lah. Antaranya kisos. Kisos ni macam kisah-kisah apa? Ala kancil ke apa tu kan. Itu kalau dalam Melayu lah. Kalau dalam apa ni sastra Arab dia ada kisos-kisos dia. Kisah-kisah. Okey. Hikayat lah kita panggil dia. Hikayat. Macam kita ada hikayat apa hang tua kan. Itu dalam sastra Melayu. Dalam sastra Arab dia ada hikayat dia. Okey. Kemudian ada hikam amsal. Itu adalah funun. Jadi funun ni pelajar kena clear. Funun pada asri jahili apa? Pada asri Sadrul Islam apa? Umawi apa? Kena clear. Jangan terubah-ubah. Dan kadang-kadang funun ini ada pada funun yang sama. Ada pada zaman-zaman yang berbeza tapi berlainan tujuan. Berlainan maksud. Nanti kita tengok. Okey, yang terakhir adalah a'lam. Jadi dalam nasar juga pelajar perlu kenal siapakah tokoh-tokoh nasar pada zaman tersebut. Jadi ini 4 subtopik yang pelajar perlu hadam sepenuh-penuhnya. Dan Ana telah beri nota ringkasan pada Ustaz Najah ataupun dah dapat tadi. Iaitu nota tu merangkumi adab keseluruhan tingkatan 4 lah. Merangkumi. Ana dah ringkaskan kepada 3 muka surat. Kan? 3 muka surat tu itulah nota ringkas padat, nota padat. Tu nota pelajar nak buat, anak apa ni perkemaskan. Perkemaskan balik. Baiklah, kita tengok sekali imbas apa yang perlu antum hafal ni. Banyak betul tadi kita dah kata setiap zaman ada ahwal, ada awamil, ada syair dan ada nasar. Yang mana syair dan nasar terbagi pada 3, khosais, aghrad, a'lam. Nasar pula khosais, funun dan a'lam. Jadi kalau dalam syair dia guna istilah aghrad, tema. Kalau dalam nasar dia guna istilah funun. Funun ni jenis-jenis nasar lah. Dan tadi kita kata apakah bentuk-bentuk nasar tu? Ada yang dalam bentuk khitabah, dalam bentuk wasaya, dalam bentuk hikam amsal, dalam bentuk kisos dan lain-lain dalam bentuk kitabah. Okey. Jadi setiap zaman jahili, Sadrul Islam, Umawi, Abbasi, hadis. Ni Ana nak bagi pelajar nampak lah. Ada berapa banyak poin di dalam setiap tajuk. Jadi di dalam Asrul Jahili ada kalau kita tengok ahwal. Ahwal. Cuma dalam setiap zaman berbeza. Dalam jahili dipanggil ahwal ijtimaiyah. Keadaan masyarakat jahili pada waktu itu. Jadi kalau jahili dia membincangkan fokus kepada ahwal ijtimaiyah. Dia tak fokus kepada ahwal diniyah. Dia ada juga tapi tak fokus kepada ahwal-ahwal lain. Dia fokus kepada ahwal ijtimaiyah. Untuk fokus cetak 4 ni lah. Untuk silibus antum. Kemudian untuk Sadrul Islam dia akan fokus kepada ahwal diniyah. Keadaan agama. Waktu tu agama Islam kan dan juga agama-agama lain yang menentang Islam tu. Jadi apakah keadaan
Islam dan apakah kesan Islam kepada sastra Arab. Okay, yang ketiga Umawi. Dia bincangkan ahwal siyasiyah, politik, sakofiyah, budaya. Dan hadis ada 2 ahwal, 4 ahwal sakofiyah dan 2 ahwal ijtima'iyah. Jadi kalau kita tengok poin-poin dia, Jahili ada 3 poin, saudara Islam ada 3 poin, Umawi, Abbasi 4 poin dan hadis ada 6 poin. Ada 6 afkar. Jadi berapakah yang perlu dihafal oleh pelajar? Minima berapa? Okay. Macam awamil. Okay. Awamil pun ada untuk jahili. Dia antara 4 hingga 6. Nampak? Yang paling sikit Abbasi ada 4 awamil. Jahili, saudara Islam dan juga Umawi ada 5 awamil dan hadis ada 6 awamil. Jadi ini berapa yang pelajar perlu hafal dalam setiap isi ini. Okey. Kemudian khosa'is syair. Khosa'is syair antara 4, 5, 6 juga. Aghrad banyak. Kalau jahili ada 9 aghrad. Yang lain ada yang paling sikit 4, 5 dan 7 a'lam. Tokoh-tokoh. Ini yang ramai, banyak nama-nama yang perlu pelajar kuasai juga. Pelajar perlu hadamkan. Antaranya itulah. Jadi kalau di zaman jahili ada 7. Cuba. Siapa ingat antara tokoh-tokoh yang paling popular jahili siapa? Penyair yang paling popular. Number 1. Dipanggil sebagai Amirul Syu'ara. Siapa dia? Imra'ul Qais. Ahsanta, bagus. Imra'ul Qais. Dipanggil sebagai Ra'sus Syu'ara. Jadi ada, kalau dalam jahili ni ada 7. Kena ingat semua. Imra'ul Qais, lepas tu Torfah bin Ab, Al-Haris bin Hilizah, Zuhair bin Abi Sulma, Amru bin Kulsum, semua tu. Jadi tokoh-tokoh ni kena ingat namanya, kemudian dia punya tahun tu tak berapa penting lah. Tahun tak penting. Yang penting dia punya contoh, apakah dia punya ciri-ciri utama. Ciri-ciri utama. Contoh kalau Imrul Qais, ciri utama dia Ra'su Syu'ara. Kalau Torfah bin Ab, apa ciri utama dia? Usrah. Usrah kulluhum syu'ara. Dia ni memang keluarga penyair. Torfah bin Ab ni keluarga dia keluarga penyair. Haris bin Hilizah syadidul fakhri biqaumihi. Dia memang kuat perkauman lah. Kuat asabiyah dengan kaum. Jadi ingat semua tu. Dia punya, nanti antum buat nota ringkas nama dengan dia punya apakah ciri utama. Okey, baiklah. Kemudian tengok ni berapa puluh orang kita nak kena hafal nama. 10, 20, 32. Betul tak? 10, 24. Untuk syu'ara 32. Untuk Nasar ada berapa tu? 10, 20. Jadi ada 52 nama. Memang banyak lah. Jadi nak tak nak antum kena buat formula macam mana. Nak ingat tu formula macam mana ingat. Baiklah. Tak apa. Jadi ini kita tengok macam a'lam. Lepas tu dia punya aghrad pun banyak. Funun. Okey, baiklah. Jadi kita teruskan. Pecahan soalan adab. Bagaimana soalan adab tu? Yang pertama, tadi kita dah sebut dia ada 20 markah, ada 5 soalan, lepas tu ada alif ba jim dal, ada OPB. Jadi maksudnya setiap soalan ini dia akan bercampur. Daripada alif ba jim dal itu boleh jadi semua daripada alif sampai dal tu adalah semua soalan objektif. Maksud soalan objektif ni soalan yang hanya ada satu jawapan. Sama ada jawapan yang disediakan, jadi pelajar mungkin padankan isi tempat kosong dengan jawapan yang ada. Itu namanya OPB. Kalau respon terhad ini, dia ada beberapa jawapan yang boleh diterima juga. Contoh kalau macam uzkur. Kalau uzkur tu respon terhad. Tapi kalau dia kata wafiq, ataupun ikhtar, pilih
sahih khata, itu adalah objektif. Jadi dia boleh dalam satu soalan itu, tapi biasanya dalam satu soalan dia akan gabunglah, mungkin dalam alif ba objektif, lepas tu jim dal tu respon terhad. Tapi boleh jadi juga sebab alif ba jim tu objektif, dal je terhad, ataupun alif tu respon terhad, subjektif tadi subjektif, lepas tu ba jim dal objektif. Okey. Jadi yang penting di sini adalah soalan dia tidak menggabungkan zaman. Dia tidak menggabungkan zaman. Maksudnya satu soalan satu zaman. Itu sebab tadi disebut dalam adab dia ada 5 soalan. Itu sebab diwujudkan 5 soalan sebab kita ada 5 adab. Maksudnya as-su'alul awal apa tadi? Asrul jahili, al-adab fil asril jahili. Kemudian yang kedua, as-su'alus tsani, dia akan minta al-adab fil asril fi asri sadril Islam, pada zaman Islam pula. As-su'alus tsalis, al-adab fil asri al-Umawi, yang ni tadi kan pecahan kita kata ni. Jadi cuma untuk adab jahili biasa dia akan gabung dengan adab Arabi lah. Maksud adab Arabi ni dia tajuk kecil. Dia tajuk kecil ni mungkin dia akan masukkan dalam adab jahili. Jadi as-su'al awal ni dia fokus kepada adab Arabi dan juga adab jahili. Kemudian yang kedua Islam, ketiga Umawi, keempat Abbasi, dan yang kelima hadis. Jadi bila nampak macam tu janganlah kita hafal sampai Umawi je lah. Jangan. Kita tak tahu, mungkin ada part-part yang kita dah hafal tapi terlupa, atau kita dah jawab tercuai kan. Jadi mana yang mampu hafallah semua sekali. Sebab kita kena bersedia, kena hafal semua sekali. Cuma kalau yang memang dah tak boleh nak hafal banyak sangat, sampai Umawi pun sudah boleh menjawab 3 soalan. Ataupun pelajar diambil 3 belakang, Umawi, Abbasi dan juga hadis, pun boleh menjawab 3 soalan. Wajib jawab 3 daripada 5. Cuma pelajar perlu ingat, antum tahun ni SMA dan tahun ni juga SPM. Dan tujuan SMA ini adalah untuk pelajar bersedia sebagai persediaan, pengukuhan kepada SPM. Dan SPM nanti dia cuma ada 1 soalan. Kan kalau SPM format dia hanya ada 1 soalan adab, dan soalan itu tidak ada pilihan, wajib jawab. Kan maksudnya adab ni macam tahun lepas punya SPM, bukan tahun lepas, 2019. Tahun lepas tak keluar lagi soalan. 2019 SPM yang keluar SPM untuk soalan yang wajib tu adalah al-adab al-Arabi dan juga sadrul Islam. Jadi jahili, Umawi, Abbasi, hadis tak keluar lagi. Jadi yang tahun pertama tu agak bertuah lah sebab keluar tajuk yang awal. Cuba bayangkan kalau antum dah tahun ketiga ni. Antum SPM tahun ketiga, tajuk apa pula yang keluar. Jadi kalau contohnya keluar nanti SPM tajuk hadis, tajuk jahili dengan hadis, nak tak nak antum kena jawab soalan tu. Tak ada pilihan, 20 markah. Tapi walaupun dia keluar dalam 1-2 bab ataupun 1 bab untuk SPM, untuk soalan objektif tu bahagian A tu dia akan keluar semua. Dia boleh keluar semua. Macam tahun pertama tu pun walaupun untuk soalan kisim ba tu keluar sampai seluruh Islam, tapi untuk kisim alif dia keluar sampai ke asrul Abbasi. Jadi nak tak nak pelajar kena tahu. Cuma itu objektif inilah dia ada bagi pilihan jawapan, sahih khata. Boleh hentam lah, boleh jadi betul, boleh salah. Tapi nak tak nak memang pelajar kena kuasai semua ni. Okay, jadi untuk sementara ini antum hafal semua sekali sampai tajuk habis. Nanti dah nak dekat SMA bolehlah fokus kan. Tu nak okey, mana yang nak dikukuhkan lagi. Okey, baiklah. Kemudian jenis-jenis item adab yang tadi kita sebut, yang pertama adalah objektif dan yang kedua adalah subjektif. Jadi saya sebut tadi, setiap soalan objektif, satu soalan hanya ada satu jawapan yang betul, maksudnya jawapan lain semua salah. Dan untuk subjektif, dia ada jawapan lain, dan markah dia boleh jadi 1 atau 2. Kalau objektif memang satu soalan, 1 markah. Tapi kalau subjektif, ada soalan yang
1 markah, ada soalan yang 2 markah. Okey, jadi contoh yang 2 markah ni biasanya ahwal. Ahwal, awamil, khosais. Okey, yang ini 2 markah. Main 1 point 2 markah. Jadi 1 point ni kalau kat buku mungkin panjang. Ada yang panjang sampai 10 perkataan. Ada yang pendek 2-3 perkataan. Jadi tak kisahlah. Yang penting kalau 1 point lengkap, 2 markah. 1 point lengkap, 2 markah. Nanti kita tengok contoh. Sama juga. Jadi ahwal, awamil dan juga khosais syair dan khosais nasar. Ini 2 markah 1 point. Agrad dan funun dan juga a'lam 1 point 1 markah. 1 point 1 markah. Cuma kalau dia punya bayan, dia punya huraian, contohnya agrad kan, tema syair tu ada dia punya bayan dia. Sama juga funun. Funun kalau kata uzkur funun, al-kitabah, apa lagi? Al-kitabah. Jadi satu tu 1 markah. Tapi kalau dia punya bayan dia, apakah maksud al-khitabah contohnya. Al-khitabah. Kita tengok apakah maksud al-khitabah. Mana notanya? Ni kan. Al-khitabah. Jadi ini agrad ni. Kat sini kan. Tu tengok ni agrad. Okey, agrad ni anda dah senaraikan agradnya dan anda dah bagi kata kunci. Kalau dalam buku panjang lagi. Kan? Al-Fakhru panjang lagi. Cuma anda bagi kata kunci. Macam Al-Fakhru ni, kata kunci dia Al-Hammasah dan juga sifat ya'tazzu biha. Al-Madah ni As-Sana. Maksudnya dia punya huraian ni 2 markah. Contoh dia kata, ma mafhum al-madah. Okey, kan? Ma mafhumul madah fil adab al-jahili. Ni kan adab jahili kan? Ni syair jahili, fi syair al-jahili. Jadi madah tu kalau pelajar as-sana dapat 1 markah. Sebab dia belum habis lagi kan? Main 1 point tu 1 markah. Macam ar-risa, ar-risa tu apa maksud dia? Al-buka, menangis. Menangis. Tu 1 markah. Kalau disambung al-buka alal mayyit dapat 2 markah. Al-buka alal mayyit 2 markah. As-sana 1, as-sana bi zikril fadail 2 markah. Jadi perlu tak nak hafal dia punya bayan? Perlu juga sebab ada juga soalan dia boleh tanya ma mafhum. Cuma tak banyaklah. Yang banyaknya mungkin dia akan minta uzkur ataupun dia minta antum padankan ataupun tentukan. Soalan boleh kata ayyin agrad syair jahili. Tentukan tema syair jahili berdasarkan hasbal bayanat al-atiyah, berdasarkan ciri-ciri berikut. Jadi dia akan sebutlah takrif yang panjang-panjang tu. Jadi kalau kita ingat kata kunci dia, contoh kalau al-fakhru dalam buku teks dia kata muttasilun bil hammasah wasifat allazi ya'tazzu bihal arab kasyaja'ah wal karam wa ghairiha. Kan, jadi kenapa ada perkataan hamasah. Hamasah ni memang al-fakhru. Kalau al-madah dalam buku dia kata as-sana'u ala insanin bi zikri fadail wa sifatihil hamidah. Kalau mampu hafallah benda ni. Tapi kalau tak mampu paling kurang pelajar ingat madah ni sana'. Jadi kalau contoh soalan dia minta padankan atau tentukan apakah agrad syair jahili yang membawa maksud as-sana'. As-sana' ni al-madah. Nampak tak? Jadi kita dapat 1 markah kat situ. Kita tulis al-madah. Kadang-kadang dia bagi perkataan tu. Kan? Maksudnya pelajar tentukan atau padankan. Ada kadang-kadang dia kosongkan. Dia kata, okey, ini benda apa? Jadi pelajar kena ingat. Yang paling senang, uzkur. Kan? Ada juga soalan, uzkur. Jadi yang tu lagi senang lah. Kita hanya perlu sebut al-fakhru, al-madah, al-hija, al-wasfu, al-ghazal. Macam itu. Okay, jadi ini kata kunci ni pelajar perlu ingat. Sama juga kalau ditanya dalam ini, al-funun. Jadi soalan-soalan funun ni, pertama dia boleh minta uzkur, sebutkan, senaraikan funun zaman
apa? Tadi dah jahili, kita ambil pula zaman. Contohnya zaman Umawi. Apakah funun-funun zaman Umawi? Jadi funun zaman Umawi ada dua je. Satu khitabah, dua kitabah. Apakah jenis-jenis khitabah? Uzkur anwa'ul khitabah fi funun Nasar Al-Umawi. Nampak tak? Sini untuk yang Umawi ni dia ada lapis yang kedua. Yang semua ada satu lapis je. Semua macam Nasar Jahili, funun dia khitabah, wasayah, hikam amsal dan qisas. Nasar fi Sadril Islam dia ada khitabah, wasayah, hikam amsal dan kitabah. Nampak? Jadi anak susun tu pertama semua anak susun khitabah. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tengok setiap zaman ada khitabah kan? Jahili ada khitabah, Sadril Islam ada khitabah, Umawi ada khitabah, Abbasi ada khitabah, hadis tak ada khitabah. Jadi 4 zaman tu ada khitabah. Kita ingat, yang pertama khitabah, 4 zaman ada khitabah. Yang kedua, wasayah. Wasayah ada 2 zaman sahaja. Nampak tak? Jahili dan juga Sadril Islam. Tapi itu pun antum kena tengok kadang-kadang dia ada perbezaan, kadang-kadang sama. Macam dekat sini, wasayah untuk Jahili dan wasayah untuk Sadril Islam sama, iaitu An-Nasiha Al-Muthirah. Itu 1 point dapat 1 markah. Kalau tanya apakah itu wasayah, kita kata Nasiha Muthirah. Kalau tambah lagi, min thamarati tajribah wa hikmah, hasil daripada pengalaman kan, dan juga ni itu dipanggil 1 markah, itu dikira 1 markah lagi, dapat 2 markah untuk poin tu. Okey. Jadi yang ketiga, hikam amsal. Nampak, hikam amsal ada pada 2 zaman. Khitabah, wasayah dan hikam amsal ada pada Nasar Jahili dan juga Sadril Islam. Nampak? Okey, yang lain tak ada hikam amsal. Nampak? Jadi kita susunlah, mungkin kita boleh buat carta macam mana ke? Apakah macam khitabah ni ada pada kan, kita buat table tu. Ni ada, kita right. Contohnya wasayah, kita lihat khitabah ada pada 4 zaman. Wasayah Jahili dengan Islam, buat tanda right macam tu. Hikam amsal pun sama, Jahili dan Islam. Kitabah, kitabah tak ada pada Jahili, ada pada Sadril Islam dan juga Umawi. Nampak? Bawah-bawah pun tak ada kitabah. 2 zaman ini, Sadril Islam dan juga Umawi. Jadi apakah kalau ditanya ma hiya al-kitabah, ataupun ma ta'rif al-kitabah fin nasar asri Sadril Islam. Apakah maksud kitabah pada Nasar Sadril Islam? So jawapan dia intaj adabi, itu bawa 1 markah. Jadi sekurang-kurangnya pelajar ingat yang anak gariskan tu. Maksudnya itu paling kurang 1 point dapat, 1 markah. Macam kalau untuk padan-padankan pun dah nampak. Sebab kalau kitabah dia akan bagi takrif panjang. Jadi nampak kitabah, intaj adabi ni kitabah. Okey, right kan dekat intaj adabi. Okey, lepas tu kena, kalau nak point yang seterusnya tak tambah lagi sikit. Ar-Rasail ila muluk al-alam. Surat kepada raja-raja inilah seluruh dunia. Kalau kitabah bawah ni ada 2 jenis pula. Satu kitabah risalah, yang kedua kitabah tadwin. Jadi itu adalah jenis-jenis kitabah. Jadi kalau Umawi ni dia ada anak dia. Dia boleh tanya apakah jenis kitabah? Ada yang munazarat, ada yang ijtimaiyah dan juga ada yang diniyah. Okey, baiklah, kita kembali kepada tadi. Jadi fahamkan ini. 2 markah untuk ahwal, awamil dan juga khasais. Kalau yang lain aghrad dan juga alam ni satu markah. Ini antara bentuk-bentuk soalan. Antara arahan soalan, yang pertama adalah tengok jam dah aku apa? 10.53 dah. Okey. Yang pertama sahih atau khata'. Betul atau salah. Maksudnya dia akan bagi pernyataan, antum kena tentukan betul atau salah. Betul atau salah. Jadi ini kena kuasai lah. Itu sebab tadi berapakah poin yang perlu dihafal? Poin yang perlu dihafal ada beberapa poin yang perlu dihafal. Maksudnya minima. Tetapi poin-poin yang lain perlu pelajar fahamkan juga. Perlu pelajar kenal. Itu sebab dia termasuk dalam soalan-soalan khotak ni.
Kan soal khotok ni dia boleh jadi, contoh kita kata tadi di dalam awamil ini ada 5. Yang perlu hafal awamil biasa paling banyak pun dia tanya 3. Kan? Dia tak akan tanya 4 sebab tadi kita sebut soalan ahwal awamil dan juga khosais markahnya 2. Kan? 2. Dan markah maksima, biasanya markah maksima di dalam pecahan soalan ni paling tinggi pun 6 markah. Dia ada yang 4 markah, ada yang paling kecil 2 lah, 2, 3. Okay, 2, 3, 4, 5, paling tinggi 6. Dia tak akan jadi satu soalan sampai 8 markah. Jadi daripada situ kita dapat kita dapat mengandaikan bahawa soalan ahwal, awamil dan khosais paling banyak dia akan minta 3 poin. Ada soalan mungkin dia akan minta 2 poin. Jadi 2 poin maksudnya 4 markah. Dia tak akan minta sampai uzkur uktub arba'ah min awamil. Walaupun dalam bab tu ada 6 awamil. Walaupun dalam bab tu ada 5 khosais, kan? 7. Kalau khosais nasar tu ada 7. Saudara Islam kan? Ada 7 khosais nasar. Paling banyak dia akan minta 3. Jadi setiap ni antum nanti pilihlah mana 3 yang paling mudah untuk antum hafal. Untuk ahwal tu pilih 3, 3, 3. Dan 3, 3, 3 ni pun masih boleh diringkaskan. Contoh macam kita tengok ahwal ijtimaiyah. Awal ijtimaiyah zaman jahili. Tengok nota ni macam mana. Tu sebab tips untuk adab ni, pelajar jangan hafal dulu. Jangan hafal. Maksudnya jangan hafal tanpa faham. Pelajar perlu faham dulu baru hafal. Faham. Maksudnya dalam 3 poin ni apa yang nak disampaikan dalam 3 poin ni. Macam inilah yang pertama sumnia bin asli jaya. Yang pertama adalah sebab dinamakan. Yang kedua ada ahlak karimah. Yang ketiga ada ahlak buruk. Ada adat yang zamimah, yang tercela. Jadi fahamkan tu. Jadi sekurang-kurangnya kita kalau faham, kita terlupa dia punya isi tu, kita masih boleh bagi ayat sendiri. Itu nama dia respon terhad. Maksudnya pelajar boleh buat ayat sendiri. Boleh buat ayat sendiri, yang penting sampai maksud. Cuma risikonya buat ayat sendiri ni, kalau pelajar yang lemah dari segi aspek bahasa, dia boleh jadi isinya terpesong daripada makna asal. Terpesong daripada makna asal. Okay, jadi yang pertama ni, contohlah kita sumia bias jahili bisab jahlin nas bi aqidati Ibrahim. Dinamakan jahili sebab mereka tidak mengikut agama Ibrahim, akidah Ibrahim. Jadi boleh kalau kita tak ingat bisabab jahlin nas bi aqidah tu, kita boleh guna istilah lain. Bisabab apa ni? Jahlin nas an apa? Millah ke kan? Agama ataupun din Ibrahim. Boleh diterima. Boleh diterima. Yang penting kita faham maksud. Okey. Kemudian contoh saudara Islam tu. Kalau dalam kurungan tu maksudnya boleh dibuang. Kalau antum nak hafal. Contoh. Al-Islam, poin yang kedua tu kan. Al-Islam yutahhiruhum minasyirki ila tauhid. Poin itu pun dah lengkap. Islam menyucikan mereka daripada syirik kepada tauhid. Sebab kalau dalam kurungan tu maksudnya seerti lah. Apa itu syirik? Syirik itu adalah ibadatul asnam. Apakah itu tauhid? Tauhid adalah ibadatullah. Jadi boleh kalau pelajar nak buat macam itu pun okey. Kalau dalam buku dia kata minasyirki wa ibadatil asnam ila tauhid wa ibadatillah. Tapi kalau nak ringkas lagi, al-Islam yutahhiruhum minasyirki ila tauhid ataupun al-Islam yutahhiruhum min ibadatil asnam ila ibadatillah. Ataupun kalau nak yang lengkap lagi bagus. Tapi janganlah terbenti pula. Al-Islam yutahhiruhum minasyirki wa ibadatil asnam. Itu pun rasanya boleh diterima juga sampai maksud juga kan. Menyucikan daripada syirik. Bila syirik tu lawan dia tauhid lah. Walaupun tak sebut sampai maksud. Okey. Jadi ini antara yang dah diringkaskan. Okey, baiklah.
Jadi ini semua poin adalah ni. Semua poin ada, antum boleh pilih. Okey. Tapi walaupun kita cuma hafal tadi dalam 3 poin, 3 poin, poin-poin yang lain pelajar perlu fahamkan juga untuk menjawab soalan-soalan sahih khotok ni. Cuma sahih khotok ni tidaklah baik sangat tapi kena kenal. Ada juga soalan imla' faragat bil kalimatil muiddah. Ini juga merujuk kepada dia sama juga. Dia macam uzkur tapi dia macam isi tempat kosong. Macam poin-poin ni tadi. Macam poin-poin ni dijadikan tempat kosong. Sumya bil asli jahili bisababi kosong. An-nas bi aqidati kosong. Contohnya macam itulah. Maknanya dia ambil poin daripada ahwal, daripada apa ni? Awamil kan? Benda-benda ni. Okey. Jadi perlu pelajar kena fahamkan semua perkataan-perkataan ini. Perlu fahamkan. Jadi kalau diminta isi tempat kosong, pelajar dapat menjawab. Jadi sebenarnya soalan kalau isi tempat kosong tu dia lebih berisiko lah. Berisiko. Sebab dia betul-betul salah-salah. Okey. Macam ni lah. Dia boleh kosongkan. Dukul al-alfaz kosong fil Arabiyah. Jadi apa tempat kosong tu? Kena isi. Jadi biasa isi tempat kosong ni dia akan sediakan pilihan jawapan. Kan? Biasa dia akan sediakan pilihan jawapan. Sama ada pilihan tu cukup-cukup ataupun dia lebihkan. Contoh tempat kosong ada 4, dia lebihkan 5 atau 6. Tapi kadang-kadang 4 tempat kosong sebab arasnya rendah, dia bagi 4 juga pilihan jawapan. Okey. Baiklah. Setakat ni ada soalan? Pelajar nak tanya apa-apa? Ada apa soalan? Tak ada soalan? Jadi dah nampak apa yang perlu dihafal, apa yang perlu dikuasai Minum air jap Okey, bentuk soalan yang lain, bentuk-bentuk soalan objektif. Antaranya adalah wafiq. Wafiq. Wafiq maksudnya padankan. Jadi soalan padanan ini biasanya dia akan pada inilah, pada aghrad, funun dan juga khasa'is a'lam pun boleh. Cuma kalau aghrad funun ni biasa dia akan minta padankan dengan dia punya bayan. Kan tadi kita kata, maksudnya dia boleh bagi bayan, antum padankan dengan aghrad ataupun funun. Ataupun yang lebih mencabar lagi, dia senaraikan bayan, antum kena sebutkan apakah aghrad yang bertepatan dengan bayan yang diberikan tu. Begitu juga dengan khas yang alam ni. Khas alam biasa dia akan minta padankan dengan zaman. Contohnya dia bagi dalam tajuk Sadrul Islam contohnya, disenaraikan. Okey, ini khasais. Ada 6 khasais. Tapi dalam 6 khasais itu 3 adalah 3 adalah khasais Islam, 3 adalah khasais bukan Islam. Soalan dia, okey, pilih kan? Pilih. Manakah khasais Islam ataupun padankan? Wafiq. Sini ada Islam, sini ada contohnya jahili. Jadi pelajar perlu tahu. Jadi dia boleh tanya soalan macam itu. Sama dengan alam. Dia boleh senaraikan nama-nama, dia campurkan nama berbagai zaman. Dia kata, okey, mana banding soalan. Itu sebab kalau dalam nama, paling banyak dia boleh minta 4 nama. Sebab apa? Sebab markah ada 4 dengan 6 kan? Jadi dia boleh minta nama sehingga 4 orang. Nampak? Jadi setiap zaman tu antum pun hafal 4 ataupun paling kurang 3. Jadi kalau rasanya 3 pun selamatlah. Kalau dia minta 4, antum cuma hilang 1 markah. Tapi kalau nak selamat, cuba apa 4. Jadi a'lam, apa ni?
dia boleh minta antum padankan. Okey, dia bagi senarai nama, lepas tu antum padan. Ini apa? Okey, yang keempat, hadid, tentukan ataupun uzkur. Ini pun sama tadi. Oh, yang ni tadi wafiq dia dah bagi. Yang bawah ni dia tak bagi padanan, dia bagi bayanat, antum tentukan. Ini aghrad apa funun dia dan apakah isim alam. Maksud isim alam ni, dia boleh bagi ciri-ciri tokoh tersebut. Ciri-ciri tokoh tersebut dan antum kena tentukan siapakah tokoh tersebut. Itu sebab tadi anda kata antum kena buat satu nota senarai tokoh dan ciri dia. Tapi dia takkan sebutlah tokoh ini dilahirkan pada tahun 53. Dia takkan tanya macam itu. Dia bagi ciri-ciri yang macam tadi. Contoh ciri-ciri ketua penyair, apa-apalah. Okey, baiklah. Dan juga pilih. Yang ni dia bagi pilihan. Yang tadi dia kata sebutkan, dia tak bagi nama-nama tokoh. Yang bawah ni dia suruh dia dah bagi pilihan. Jadi pelajar boleh pilih. Okey, khosais. Okey, baiklah. Ini soalan objektif. Untuk soalan subjektif, soalannya sebutkanlah. Kalau bahasa Melayu kita kata sebutkan, huraikan, terangkan, kan? Jadi dia boleh kata takallam bayyin wadih, tu terangkan. Hati uzkur uktub, itu sama. Hati sebutkan, uzkur sebutkan, uktub tulis. Maksudnya untuk soalan subjektif ini dia memang minta antum sebut mana-mana point. Jadi kalau untuk ahwal tadi kita kata maksima dia boleh tanya maksima bukanlah mesti kalau ahwal dia tanya 3. Paling banyak dia tanya 3. Jadi pada ahwal, awamil, khosais dan juga aghrad, paling banyak dia akan minta 3. Maksudnya benda ni akan jadi 2 markah lah. 1 poin 2 markah. Jadi ada juga tempat-tempat yang dia cuma minta 2. Dia boleh tanya, sebutkan 2. Okey. Yang ni yang perlu antum hafal betul-betul. Kemudian uzkur arba'ah min funun a'lam. Uzkur arba'ah min funun ataupun uzkur arba'ah min a'lam. Lil asli apa-apa. Jadi untuk funun dan a'lam ni dia tanya biasa dalam 3 juga. 3 ataupun 2 kadang-kadang. Tapi paling banyak dia boleh tanya sehingga 4. Sebab kita lihat kepada masa, masa pula. Lihat kepada markah tadi. Markah dia 1 poin 1 markah. Okey, baiklah. Seterusnya. Jadi tips untuk adab. Tips untuk adab. Yang pertama, mestilah kena faham. Faham sebelum hafal. Kemudian tentukan kata kunci setiap zaman supaya tidak tertukar zaman. Kata kunci. Kemudian hafal sekurang-kurangnya 3 isi. Lepas tu, boleh ringkas tapi bukan ayat tergantung. Jadi ada pelajar kadang-kadang jumpa anak, Ustaz, ini saya dah ringkaskan, betul tak? Jadi ada kadang-kadang ringkasan tu tidak berapa tepat. Jadi kalau antum nak buat ringkasan sendiri, nak guna ayat sendiri, sila rujuk balik nota ringkasan antum tu dengan Ustaz. Ustaz ataupun inilah guru yang mengajar. Semak balik, betul ke tidak? Sebab kadang-kadang kerana buang satu perkataan, dia dah terus tukar makna. Ataupun mungkin pelajar salah potong. Dia pergi potong kat sini. Padahal selepas dia tu isi penting. Yang dia ambil tu tak penting. Okay, jadi kena rujuk balik dengan ustaz-ustazah. Boleh. Kadang-kadang pelajar kata, susahlah nak apa ayat ni. Saya nak guna ayat ni boleh tak? Dia guna vocab lain. Boleh. Kalau betul, boleh diterima. Cuma sebaik-baiknya, mana yang mampu kita hafal lah lafaz dalam buku teks. Sebab kalau dalam buku teks tu memang tidak diragukan kesahihannya. Memang betul. Okey, begitu juga dengan aghrad dan juga funun dan a'lam. Boleh membezakan semua isi dan tokoh mengikut zaman. Ini penting sebab dia adab ni memang kena kuat, memang kena menguasai konten isi kandungan tu dengan sebaik-baiknya. Memang banyaklah boleh menyebabkan terkeliru. Anda pun kadang tak menguasai lagi, tapi pelajar perlu kuasai. Jangan sampai tertukar zaman. Ada soalan kadang-kadang kita minta aghrad syair jahili, dia bagi aghrad syair Umawi contoh. Tu berlaku. Tapi yang lebih teruk lagi,
Yang pelajar terkeliru, kita minta agrad syair jahili, dia bagi agrad nasar jahili. Masih satu zaman. Tapi antara syair dengan nasar tu dia tukar. Sama juga dengan tokoh. Kadang-kadang kita minta tokoh syair, dia terkeliru dengan tokoh nasar. Itu baru satu zaman. Belum lagi dengan tokoh syair zaman ni dengan zaman seterusnya. Jadi memang pelajar kena clear untuk setiap zaman. Jangan tertukar-tukar. Okay? Jadi tokoh sehingga nama ayah. Maksudnya kena sampai bin lah. Bin apa? Ataupun kalau paling kurang pelajar ingat nama pendek. Itu gelaran dia pun boleh. Kan? Al-Mutanabbi. Itu dah okey lah tu. Al-Mutanabbi. Walaupun nama penuh dia lain kan. Sebab paling kurang pelajar kena ingat. Yang pertama hafal yang pendek-pendek dulu. Setiap tu hafalkan 3 nama. Ataupun 4 nama setiap zaman. Kemudian barulah kita panjang-panjangkan. Lepas tu cari dia punya kan. Dia punya ciri-ciri. Okey, lakab dan ciri istimewa. Ni pun boleh ditanya juga. Dia tanya lakab, mungkin boleh dipadankan. Tentukan lakab dan juga tentukan siapakah tokoh berdasarkan ciri yang disebut ini. Okey, jadi ini nota yang disebut tadi. Khosais dan awamil untuk 5 zaman. Kemudian syair untuk 3 benda tadi. Khosais, agrad dan a'lam. Okey. Jadi untuk a'lam ni, tengok kalau anda tengok, anda dah senaraikan semua. Dan anda dah letak nama penuh dia. Contoh Umrul Qais ni, nama dia Umrul Qais bin Hajar bin Al-Harith. Nampak sampai dah matuk. Kalau yang tak ada bin tu maksudnya nama dia tu adalah lakab. Kan? Macam ni kan, Labid bin Rabi'ah. Ini dah nama ayah dah. Lepas tu ditambah lagi nama matuk. Labid bin Rabi'ah bin Malik. Tu nama dia. Kalau macam Hutai'ah ni bukan nama dia, ini gelaran dia. So nama betul dia adalah apa tu? Khor apa tu? Anda betul ingat nama dia tu Okey. Okey, jadi Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit nama dia lah Hasan bin Sabit bin Munzir. Dia punya ni syair Rasul. Jadi ciri-ciri ni pun anda tak, nota ni tak lengkap lagi. Dia punya ciri-ciri. Antum kena buka balik buku teks. Antum buat senarai lain. Ni untuk ini kalau kita nak hafal nama lah. Macam Al-Khonsa. Al-Khonsa tu nama gelaran dia. Nama dia adalah Tamadur binti Amru bin Syarid. Tu dia punya tu. Lepas tu dia punya ciri-ciri dia Al-Laqab bi jamali anfiha. Lepas tu dia terkenal dengan Ar-Rasak dan juga Al-Fakhru. Antara tema yang popular bagi Khonsa ni adalah Ar-Rasak dan juga Al-Fakhru. Okey. Jadi ini anda letak tahun juga. Cuma tahun ni tak perlu dihafal. Dia tak tanyalah. Bilakah Hasan bin Sabit lahir? Tak ada. Dia tak akan tanya. Tapi tahun ini kalau antum, tapi setelah kalau nak, tahun ni boleh diterima sebagai isi lah. Contohnya wulida sana. Tu boleh dikira sebagai isi. Sebab mungkin ada soalan dia boleh minta takallam an wahid min a'lami syair. Kan? Sebutkan. Tu boleh juga. Selain dia kata sebutkan, dia kata terangkan. Takallam an. Jadi itu antum boleh sebut apa-apa isi. Contohnya nama penuh tu 1 poin. Contoh antum kata Umrul Qais. Itu nama dia. Lepas tu apa isi pertama dia? Nama itulah ismuhu Umrul Qais bin Hajar bin Haris. Macam tu. Satu markah. Wulida fin Najat. 1 markah. Wa huwa ra'su syu'ara. 1 markah lagi. Dah dapat 3 poin. Okay, cuma untuk bila kalau dia minta terangkan, antum ingat setiap tokoh ni 2 poin pun cukup. Ataupun 3 poin. Sebab dia 1 poin tu 2 markah. 1 poin 2 markah. Contoh macam tadi, Umrul Qais kan. Jadi antum kata Umrul Qais, poin yang pertama adalah nama penuh dia. Jadi nama penuh tu 2 markah. Contoh kata Torfah bin Ab. Ismuhu Torfah bin Ab bin Sufyan. Dapat 2 markah. Lepas tu tambah lagi. Wa huwa min usrah syu'ara. Ataupun usrah kulluhum syu'ara. Itu 2 markah. Maknanya bagi 1 poin tu 2 markah. Untuk penerangan tokoh.
untuk penerangan tokoh. Jadi aslinya kalau penerangan tokoh tu makanya dalam 4 markah lah, paling banyak pun 6. Tapi jadi itu sebab kalau antum hafal 3 dah cukup. 3 tu dah cukup, dah memang cukup lah. Okey. Baiklah. Ada soalan? Siapa nak tanya? Setakat ni ada tanya? Tak ada. Okey, tak ada ya. Boleh faham Jadi sekarang ni tak nak antum kena hafal semua ni. Kan? Jadi inilah. Ini yang banyak markah ni. Ini dan juga ini. Kan? Ni satu. Jadi apalah ni. Semua ni. Okey. Jadi ini untuk 60 markah tadi. InsyaAllah boleh. Sama juga dengan ni. A'lam. Kadang-kadang dia sebut khutbah. Khutbah. Jadi kalau khutbah merujuk kepada a'lam nasar. Kalau syu'ara merujuk kepada a'lam syair. Okey. Baiklah. Ni nota last minute. Nota last minute ni kita jangan bagi awal-awal lah. Bagi last minute. Kan? Ni memang dah dipendek dan dah diambil ini yang kita cadangkan. Contoh 3 poin. 3 poin setiap isi ni kita keluarkan. Tapi ini anda yang keluarkan. Untuk antum, boleh antum keluarkan. Sebab mungkin antum tak sesuai dengan susah bagi ni. Kan? Jadi antum senaraikan mana yang 3 poin nak hafal tu. Kan? Sebab dia paling banyak dia tanya 3. Jadi antum boleh senaraikan. Ini apa 3. Macam agrad ni pun boleh. Macam agrad ni anak kalau senangnya anak ingat apa ni? Fakhru kan? Anak punya inilah formula fahim mawar. Fahim mawar tu maksudnya F tu fakhru sebab setiap zaman ni dia ada fakhru. Nampak? Kecuali inilah 2 zaman ada fakhru kan. Kemudian hijab. Hijab ada setiap zaman sampai 4 ni ada. Nampak? Ada hijab. Lepas tu yang ketiga M. Fahim tadi kan? FHM. Ataupun faham boleh lah. Tapi hijab tu fahim. Fahim. Fakhru hijab. Ma tu madah. Nampak? Ini ada madah, ini ada madah. Ini tak ada madah. Ini ada madah balik. Dia kena ingat. Lepas tu mawar. War tu wasfu. Ini ada wasfu, ini ada wasfu. Yang ni tak ada wasfu. Okey. Jadi yang fahim mawar tu paling kurang dah dapat pada mawar. Mawar tu R tu risak. Risak. Ni ada risak. Dan juga zaman ni ada risak. Cuma zaman Umawi ni banyak yang dia lompat. Jadi fahim mawar tu dia ada mana yang ni pun antum boleh buat macam yang kata tadi, buat table tadi. Fakhru ada pada zaman apa? Islam, apa jahili, saudara Islam semua tu tanderai. Jadi nampak. Oh, fakhru daripada ini. Jadi antum boleh buat formula sendiri. Okey, baiklah. Jadi ini untuk al-adab. Al-adab. Ini sebenarnya nama yang dah disenaraikan lah. Macam yang tadi tak disenaraikan. Kalau ini kita nampak. Kalau ni pun dibuat formula. Ni abang Ana buat formula. Atau Ain Zuhal. Contohlah nak ingat jahili ni, syuara jahili. Atau Ain Zuhal. Atau tu A tu Umru'ul Qais. Kemudian To tu Torfa bin Ab. Nampak? Ain ada 2 kan? Satu Amru bin Kulsum. Yang kedua adalah Antarah bin Shaddad. Ini formula yang abang nak buat. Kalau antum ada formula lain pun bagus juga. Lepas tu Zuhal. Planet Zuhal tu kan? Zuhal tu pertama Zuhair bin Abi Sulma, Haris bin Hilizah, Labid bin Rabi'ah. Zuhal. Mungkin kita ingat Zuhal. Contoh. Itu untuk alam jahili. Banyak lagi ni. Alif Ain Ain kan? Saudara Islam ni, nasab Islam Abu Bakar, Omar dan Amru.
Abu Bakar, Umar dan Amru al-As. Okey. Ni contohlah. Ni Ajman Ata. Ajman. Ajam. Ajman Ata. Jadi Ajman Ata ini. Okey, baiklah. Kita tengok ni ada betul lah. Utus Hata syair huwa kalam uzun mukaffa. An-nasa ya'tabi al-atifah. Ni sahih ke Hata. Kan? Inkasamat. Jadi kalau sahih Hata ni, bila dia kata sahih Hata, jadi jawabnya sahih Hata. Jangan antum buat right pangkah. Kalau soalan dia kata uktub dha' alamat right pangkah. Jadi itu kita jawab right pangkah. Sebab kadang-kadang pemakahan dia tak terima. Contoh sahih Hata. Soalan dia kata uktub sahih Hata, pelajar buat right pangkah. Jadi boleh tidak diterima. Kalau macam pemeriksa tu dia tasamuh, bolehlah diterima. Tapi nak selamat, kalau kasih tu dia kata sahih Hata, kita jawab sahih, tulis perkataan sahih Hata. Okey, ini contoh isi tempat kosong tadi. Maksudnya dia bagi benda ni dan isi tempat kosong. Kan? Ada. Kemudian ada juga macam padankan ni. Wasaya ni apa? Kata kunci dia. Cuba jawab. Wasaya kata kunci dia apa? An-nasihah. Bagus. Nampak? Kita tak perlu hafal sampai habis pun. Kan? Jadi, paling kurang kita hafal kata kunci, kita boleh jawab. Wasaya tu nasihat. Mana nasihat? Okey, nasihat. Padankan. Kitabah. Apa kata kunci kitabah? Intaj. Intaj adabi. Kena tambah adabi tu. Intaj adabi. Jadi kalau dia minta antum terangkan pun, antum sebut intaj adabi, paling kurang dapat 1 markah. Tapi dia kena sampai habis lah. Min hajul ta'alif tu 2 markah. Okey, kemudian hikam amsal. Apa kata kunci hikam amsal? Tadi kita tengok pula. Tadi kita tengok wasaya kitabah. Okey, hikam amsal. Apa kata kunci hikam amsal? Kata kunci dia yakillu lafzuhu wa yajillu maknahu. Nampak? Itu dia punya kata kunci dia. Lafaz yang pendek tapi maknanya panjang, maknanya luas. Nampak? Okey, kalau khitabah kata kunci dia adalah yulqa tu al-kalam yulqa bikauni adat di nasyid dakwah Islamiah. Jadi itu khitabah. Nampak? Ini contohlah. Sama ke ni? Auto copy paste Okey, yang ni nampak dia bagi tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh ini boleh dia minta, maksudnya kalau syair ni maksudnya tokoh syair. Kalau khatib ni tokoh nasar. Ini pada satu zaman. Boleh jadi dia ambil pada zaman yang lain. Dia kata ini dia bagi senarai nama, antum kena keluarkan. Manakah tokoh syuara Islam contohnya? Okey. Jadi nak kena bezakan mana syair mana khatib. Okey, ini pun sama nampak. Dia bagi ciri-ciri, antum kena tentukan siapa. Siapakah yang ishtahara bimadhihi lil khalifah Saifid Daulah? Siapakah yujidul qaul fi zuhdi wal madah? Siapakah yang tu ishtahara syi'ru bil hikam al balighah? Nampak? Jadi ini dalam tajuk Umawi Baiklah. Okey, jadi selesai. Jadi tak ada soalan untuk adab Kita beralih kepada balaghah. Kalau tak ada soalan, kita beralih kepada balaghah lah. Dah pukul 11.20 Okey, kalau adab tadi, adab ada pilihan soalan. Maksudnya 5 soalan jawab 3. Ada pilihan. Tapi kalau untuk bahagian B, balaghah, tidak ada pilihan. Untuk balaghah ini dia ada 2 soalan, as-su'alus sadis dan as-su'alus sabi'. Dia sambung daripada adab tadi lah. Adab tadi as-su'al awal sampai as-su'alul khamis. Jadi untuk as-su'al balaghah ni, dia akan sambung soalan yang ke-6 dan soalan yang ke-7. Tidak ada pilihan, wajib jawab semua soalan balaghah. Tapi dia samalah, dia ada 20 soalan, ada alif ba jimdah juga. Cuma dia yang lain, dia ada soalan respon terbuka. Respon terbuka ni biasanya soalan dia minta contoh. Itu terbuka lah. Kalau yang terhad ini diminta ta'rif dan lain-lain. Okay, jadi ini tajuk-tajuk untuk balaghah. Yang pertama fasahah, al-fasahah wal balaghah.
Jadi al-fasahah wal balaghah ni ada ta'rif dia, betul tak? Ada ta'rif fasahah, lughat dan juga ta'rif balaghah, lughatan wa istilahan. Kemudian adalah lagi dalam tajuk yang pertama ni tajuk fasahah dan balaghah. Tajuk yang seterusnya ana dah rangkumkan dalam 3 ulum balaghah. Kan dalam balaghah ada 3 ulum kan? Ada ilmul ma'ani, ilmul badi' dan ilmul bayan. Jadi ana dah masukkan tajuk-tajuk balaghah ni ke dalam 3 pecahan ulum balaghah. Tapi ni dia tidak akan tanyalah. Dia kata sebutkan contoh-contoh yang baik. Tidak. Tapi untuk tahrif antum kena hafal. Apakah itu ilmul ma'ani, ilmul bayan dan juga ilmul badi'. Jadi ilmul ma'ani tajuknya adalah khabar insya'. Ada banyak tadi untuk yang tingkatan 4 yang antum belajar ni khabar insya'. Ilmu bayan yang paling banyak iaitu ada tajuk hakikat majaz, tashbih, isti'arah, majaz mustah dan kinayah. Ilmu bayan ni dia nak menerangkan perkataan itu digunakan sebagai hakikat atau majaz. Kalau hakikat penggunaan sebenar, kalau majaz penggunaan bukan sebenar. Jadi untuk tashbih ni dia termasuk di bawah hakikat. Kalau ditanya berapakah jenis majaz? Siapa nak jawab? Siapa yang boleh jawab? Uzkur anwa' majaz. Ada berapa jenis majaz? Siapa nak jawab? Jadi majaz, kalau disebut majaz, sebab ini berkait bila disebut majaz, majaz ada 2 jenis. Satu isti'arah, satu lagi majaz mursal. Jadi kadang-kadang ada soalan, dia minta antum tentukan, bezakan antara hakikat dan majaz. Jadi hakikat ini, hakikat adalah yang selain isti'arah dan majaz, mursal. Kalau majaz, kalau ada contoh isti'arah dengan contoh majaz mursal, itu adalah majaz. Selain isti'arah mursal, semua sekali adalah hakikat. Termasuklah tasbih. Tasbih ni kadang-kadang pelajar dia menganggap sebagai majaz, sedangkan tasbih adalah hakikat. Sebab takrif hakikat adalah al-kalimah al-musta'malah fi makna hal asli. Perkataan yang digunakan pada makna yang asal, pada makna sebenar. Contohlah, kita bagi contoh tasbih. Muhammad kal badri. Muhammad kal badri. Kan? Muhammad seperti bulan purnama. Jadi kita lihat satu perkataan. Muhammad. Muhammad dalam ayat itu hakikat ke majaz? Cuba respon. Muhammad ke bukan Muhammad? Muhammad. So dia adalah hakikat. Kemudian kita kata bulan tadi. Bulan ke bukan bulan dalam ayat tu? Muhammad seperti bulan. Dalam ayat tu, bulan ke bukan bulan? Bulan. Bulan ke bukan bulan? Bukan bulan. Okey, kalau bukan bulan, apa maksud sebenar bulan tu? Sebab kalau kita katakan sesuatu perkataan itu majaz, dia mesti ada makna murad. Maksudnya dia ada lafaz dan juga ada murad. Contoh kita kata bulan tu bukan bulan. Dia majaz. Jadi kalau dia majaz, dia mesti ada murad dia apa. So apa murad bulan kat situ? Siapa boleh jawab? Dapat tak? Tak dapat kan? Kita tak boleh kata bulan itu cantik. So kita akan kata Muhammad seperti cantik. Mana boleh kata Muhammad seperti cantik? Jadi bulan di dalam ayat itu adalah hakikat. Sebab bulan digunakan sebagai bulan. Faham tak? Bulan bukan bermaksud lain. Berbeza kalau kita kata bulan yu'allimul badru fil fasli. Bulan sedang mengajar di dalam kelas. So dalam ayat ini kita tengok satu-satu. Mengajar. Mengajar ke bukan mengajar dalam ayat tu? Hakikat ke majaz?
Hakikat. Memang mengajar. Kemudian kita pergi kat bulan. Bulan ke bukan bulan? Bukan. Bukan. Ini baru kita panggil majas. Faham tak? Ini baru kita panggil majas. Sebab bulan digunakan bukan pada makna bulan, tapi pada makna lain. Maksudnya mungkin ada al-muallim. Yu'allimul muallim kal badri. Okay. Tapi kalau kita buat ayat tashbih, kita kata Muhammad qamarun. Muhammad itu bulan. Jadi memang dalam ayat itu Muhammad itu adalah dimaksudkan Muhammad dan bulan itu adalah dimaksudkan bulan. Cuma dia membuat perbandingan. Muhammad itu seperti bulan. Boleh faham ke tidak ni? Itu sebab tashbih dia termasuk di bawah contoh-contoh hakikat. Contohlah kalau soalan dia kata, okey, jadikan al-qamar haqiqatan tarah wa majazan taratan ukhra. Jadikan qamar ini sebagai ayat hakikat dan jadikan dia sebagai majaz. Jadi kalau pelajar buat Muhammad kal qamar, ayat itu bukan majaz. Ayat itu masih hakikat. Ataupun kalau nak buat yang betul-betul hakikat, kita katalah ra'aitul qamar fil lail, saya melihat bulan pada waktu malam. Tapi kita tak boleh buat ayat tashbih sebagai majaz. Kalau nak majaz memang kita kena buat dia sebagai majaz. Contoh, ra'aitul qamar yu'allimu fil fasli. Ja'al qamar ilal madrasah. Bulan datang ke sekolah. Nampak tak? Jadi bulan itu memang bulan tu bukan bulan. Barulah dia jadi majaz. Okey, jadi ada dua jenis majaz. Yang pertama isti'arah dan juga majaz mursal. Manakala kinayah pula, dia terletak di antara hakikat dan majaz. Maksudnya kinayah dia boleh dianggap sebagai, kalau kita lihat kinayah, apa maksud kinayah? Lafaz yang digunakan wa yuradu bihi lazim maknahu. Dia membawa maksud lazim, maksud sifat lazim dia. Bukan tu, tapi dia kata ma'a jawaz iradah ma'nal asli. Boleh juga kita maksudkan dia ma'nal asli. Bila ma'nal asli maksudnya itu adalah hakikat. Jadi kinayah ni dia boleh penggunaan sebagai majaz dan hakikat, itu sebab kinayah dia tidak termasuk dalam pembahagian majaz. Jadi antum kena clearkan semua ini dan kena fahamkan tasbih macam mana, isti'arah macam mana. Kemudian isti'arah dia ada isti'arah tasrihiyah dan makniyah, kena jelas. Majaz mursal dia ada alaqah kulliyah, juz'iyah, ada 8 halaqah, kena jelas semua tu. Kemudian yang ketiga adalah tajuk-tajuk di bawah ilmu badi'. Jadi ilmu badi' antaranya tibak, muqabalah, jinas dan juga sajak. Ada 4 tajuk dalam ilmu badi'. Ilmu badi' ni adalah ilmu muhsinatul kalam. Betul tak? Ilmu mencantikkan bahasa. Okey, jadi apa yang perlu antum fokus di dalam balaghah? Yang pertama, dalam tajuk yang pertama balaghah tu antum kena ingat apakah tokoh-tokoh dia. Tapi dia termasuk dalam ni lah. Sebab mafhum ni balaghah ni ada ta'rif. Jadi antum kena ingat ta'rif balaghah dan juga ta'rif fasahah, lughatan wastilahan. Yang kedua, kena ingat dia punya ulum. Ulum berserta ta'rif. Tu kena ingat. Ilmul bayan ta'rifnya apa, ilmul badi' ta'rifnya apa, ilmul ma'ani ta'rifnya apa. Tu penting. Yang ketiga, tokoh-tokoh. Ada apa? Al-Jurjani, betul tak? Siapa lagi tokoh-tokoh dia? Abdul Qahir Jurjani lagi, Az-Zamakhsyari dan Al-Qazwini. Jadi semua tokoh-tokoh tu dia ada kitab dia. Antum kena ingatlah. A'lam dan mu'alafat. Dan yang terakhir adalah Al-Farqu Bainal Fasahah wal Balaghah. Kan? Itu ringkas je tu. Ringkas je. Okey, baiklah. Jadi untuk secara keseluruhan balaghah, untuk semua tajuk, pertama sekali antum kena ingat mafhum. Ini wajib. Ta'rif. Jadi ta'rif lughatan wastilahan. Semua tajuk. Daripada tajuk fasahah, balaghah, lepas tu khabar, insya, hakikat, majaz, tashbih, isti'arah. Ada berapa tajuk ni? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kan? Jadi ada 10 ta'rif antum kena hafal. Tak termasuk lagi ta'rif ma'ani, bayan dan badik. Dah 13 tajuk, 13 ta'rif. Jadi ta'rif ni memang nak tak nak wajib dihafal dan jangan ditukar perkataan. Kecuali kalau tajuk-tajuk yang lebih kurang ni tajuk pada, kalau kita tengok pada tajuk hakikat majaz, isti'arah dan majaz mursal. Dia punya ta'rif ni lebih kurang. Dia boleh guna satu ta'rif sebenarnya. Kalau antum nak guna satu ta'rif pun boleh. Okey, baiklah. Jadi ini pertama sekali ta'rif. Cuma dalam dalam soalan mungkin dia kata ma ta'rif ataupun arif. Ma ta'rif. Ini contoh soalan lah. Ma ta'rif ataupun arif ataupun ma mafhum. Jadi itu merujuk kepada benda yang sama. Yang kedua adalah misal, contoh. Jadi contoh ni setiap tajuk tu antum kena ada contoh. Apakah contoh hakikat, apakah contoh khabar dan contoh insya. Kemudian khabar pun ada jenis-jenis dia, kan? Ada ada khali zihni, ada mutaraddid, ada mungkir, kan? Lepas tu insya ada lagi lah, insya talabi dengan ghairu talabi. Dekat talabi ada macam-macam lah, ada nidak dan lain-lain. Jadi misal setiap jenis tu antum kena ada. Kemudian rukun. Rukun setiap tajuk. Rukun yang ada ni antaranya pada tajuk majaz dan juga pada tajuk kinayah ada rukun dia. Pada tajuk majaz ni, isti'arah dan majaz mursal, dia ada lafaz majaz. Pada tajuk hakikat majaz lah. Kena ingat dia punya ni. Kemudian anwa' aksam. Jadi jenis. Ni jenis dari rukun. Ini jenis-jenis. Jadi jenis-jenis kadang-kadang dia guna perkataan anwa', aksam, adrub dan juga alaqah. Mengikut tajuk. Kalau macam khabar insya' khabar, dia guna adrubul khabar. Dia tak guna anwa' khabar. Tapi dia merujuk pada benda sama. Jenis-jenis khabar. Anwa' ni anwa' tasbih, anwa' isti'arah. Kalau aksam, apa pula? Tengok. Kalau alaqah ni kepada majaz mursal. Dan last sekali adalah takwin nujuman. Jadi soalan-soalan balaghah dia akan berkisar kepada benda ini. Yang pertama ta'rif, yang kedua contoh, yang ketiga adalah rukun, anwa', jenis, dan yang terakhir adalah membina ayat. Okey, jadi ini masuk hampir semua. Maksudnya untuk dua soalan ini kita ada 10 tajuk tadi, dia boleh keluar semua. Daripada tajuk pertama sampai tajuk sajak. Daripada tajuk fasahah sampai tajuk sajak. Ataupun kalau tak keluar pun mungkin 1-2 tajuk tengah-tengah tu. Ataupun mungkin tajuk akhir. Jadi antum kena hafal semua, kuasai semua dan tidak ada pilihan soalan. Memang nak tak nak kena jawab semua. Cuma soalan dia separuh adalah soalan fakta, iaitu ta'rif tadi. Separuh lagi kebanyakannya adalah soalan-soalan aplikasi. Okey, soalan aplikasi. Contoh, tentukan jenis. Ayin, ada tak contoh soalan ni? Okey. Pertama, wafiq. Wafiq baina ulum balaghah wa ta'rif. Jadi ta'rif boleh ditanya kat sini. Arif, tapi boleh juga dia minta antum padankan. Wafiq baina ulum dan ta'rif contoh. Ataupun ta'rif dan tajuk. Dia bagi ta'rif hakikat, ta'rif majaz, padankan. Boleh. Dia tak semestinya minta antum sebutkan arif. Macam isti'arah majaz mursal. Dia bagi satu ta'rif isti'arah, satu ta'rif majaz mursal. Padankan. Mana isti'arah, mana majaz mursal. Tapi antum kan hafal juga. Sebab dia boleh tanya arif isti'arah, arif majaz mursal. Itu pada soalan subjektif. Yang ni, pada soalan objektif, pertama dia boleh padankan antara ta'rif. Yang kedua boleh padankan antara jenis. Yang ketiga antara contoh. Antara contoh. Okey, baiklah. Maksudnya dia bagi contoh, antum tentukan apa jenis-jenisnya. Apakah dia ni hakikat ke majaz? Padankan. Dia ni munkir ke mutaraddid ke khali zihni? Padankan. Dia ni apa? Kulli tasriyah ke makniyah? Padankan. Okey. Okey, yang kedua ayin hadid anwa'. Boleh juga tentukan. Yang ni tak ada padan. Dia suruh antum nyatakan sendiri.
Dia bagi ayat, apakah? Dia minta kita, yang tadi dia dah sebut kuliah, juz'iyah, haliyah, mahaliyah, tinggal padan. Yang ni dia tak bagi jawapan, minta kita tulis sendiri. Mai bana hakikat wal majaz, tibak wal muqabalah wal saja' ila akhir. Ni bezakan. Okey, maksudnya membezakan ni antaranya boleh diminta bezakan antara hakikat majaz, antara apa lagi? Isti'arah dengan majaz mursal, ataupun jenis-jenis dia tadi kan. Yang jenis yang nombor 2 ni, yang nombor 3 ni antara tajuk. Antara tajuk dia boleh minta jenis, bezakan jenis. Okey, istakhris keluarkan. Keluarkan apa? Keluarkan rukun-rukun lah, minta keluarkan musyabbah bi. Jadi kena fahamkan betul-betul semua benda tu. Keluarkan lafaz majaz, keluarkan. Okey, selain keluarkan, ada juga arahan diminta ayyin mawadhi' tibak. Ayyin mawadhi' tibak. Maksud ayyin mawadhi' tibak ni, maksud mawadhi' tibak, maksudnya apakah perkataan yang tibak dalam perkataan dalam ayat tu? Tibak, muqabalah, saja. Ada contoh. Macam ni. Okey, ayyin mawadhi' tibak. Cuba jawab. Siapa nak jawab? Irtanim sihatik. Oh, salah hija. Irtanim sihatik. Sihatika. Mim tu tukar kepada kaf. Qabla maradik. Okey, siapa nak jawab? Soalan dia, tentukan tempat tibak. Tentukan mawadhi' tibak. Faham tak soalan ni? Hello? Hello? Faham tak? Sihatika. Mardatuka. Okey, bagus. Maksudnya dia minta keluarkan perkataan yang tibak kat situ. Tibak adalah perkataan berlawanan. Betul tak? Perkataan berlawanan di dalam satu ayat. Ataupun 2 ayat ke. Dalam satu ayat, ada perkataan berlawanan. Jadi, kita keluarkan. Kita tulis, sihatuka tolak maradika. Kalau yang kedua tu, mana jawapan dia? Yurahibul mudir bitulabil judud wal kudama. Okey, mana? Siapa-siapa jawab? Al-Mudir, At-Tulab. Okey, mudir dan tulab. Tak sesuai sangat. Jadid wal qadama. Okey, itu lebih tepat. Al-judud wal kudama. Lama, baru dan juga lama. Okey, bagus. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Itu mana? A'ma wal basir. Balakallahul jannah wan nar. Jannah wan nar. Jannah wan nar. Okey, jadi tibak ni ada satu kawan. Kalau muqabalah, Muqabalah berlawan ni. buk wal kizbu mahbub. Siddiq wal kizbu mahbub wa makruh. Okey, jadi kita bagus. Jadi nak jawab tu tulis as-sidqu tolak al-kizbu, mahbub tolak makruh. Itu cara jawab dia. Kan kita kena bagi kata lawan. Jangan buat as-sidqu, al-kizbu tolak mahbub. As-sidqu mahbub. Jangan itu. Dia kena kata lawan dia tu. Terus masuk kata lawan. Maknanya pertama lawan dia apa, kata dua lawannya apa. Jadi untuk beza, kadang-kadang boleh juga dia kata bezakan antara tibak dan muqabalah. Kan? Tibak ni memang satu berlawan. Kalau muqabalah ni dia ada dua atau tiga atau lebih, 4. Itu untuk muqabalah bezakan. Kalau dia minta mawadhi' jinas, ni anda tak masukkan contoh, tak masuk. Jinas pun sama. Kalau jinas pula. Ayolah jinas kan. Jinas saja. Samalah. Jadi antum bagi perkataan jinas tu apa? Ramadan contohnya kan. Ataupun kalau sajak yang belakangnya sama tu kan. An. Jadi keluarkan perkataan tu. Itu dipanggil mawadhi'. Kalau dia kata keluarkan lafaz majaz, istakhris lafaz majaz. Itu pada contoh-contoh isti'arah dan juga majaz mursal. Okey, contoh. Siapa boleh bagi contoh isti'arah tasrihiyah? Isti'arah tasrihiyah. Anda tak sempat masukkan soalan. Isti'arah tasrihiyah. Apa contoh isti'arah tasrihiyah?
Ra'aitul asadu fil mu'arrikah. Okey, ra'aitul asad fil ma'rikah. Saya melihat singa di dalam peperangan Okey, soalannya apa tadi? Ni. Ayyin lafaz majas. Ayyin lafaz majas. Mana jawapan dia? Ayyin lafaz majasnya mana? Dalam ayat ra'aitul asad fil ma'rikah, mana lafaz majas? Ra'aitu ke asad ke ma'rikah? Al-Asad. Okey, al-asad. Maksudnya lafaz majasnya adalah perkataan yang bukan makna sebenar. Okey, kalau kita bagi contoh contoh al-asad saya melihat singa dalam perang. Maksudnya kita bukan tengok singa, kita lihat orang seperti singa. Okey, kalau makniyah apa contoh? Siapa boleh bagi contoh makniyah? Za'rur ra'du. Okey, za'arar ra'du, mengaum peti mengaum. Okey, mana lafaz majas kat situ? Za'ara ke ar-ra'du? Za'ara. Okey, Za'ara. Sebab ar-ra'du tu memang peti, kan? Memang halilintar. Tapi Za'ara tu tidak mengaum. Tapi ayat tu mengaum. Jadi kalau macam makniyah ni biasa dia punya majas pada fi'il dia. Contohlah kalau kita kata katak, kan? Kalau kita katak menyanyi di pentas. Jadi kita katak ni katak ke bukan katak? Bukan katak. So difda lah. Tapi kalau kita buat ayat katak menyanyi selepas hujan, katak ke bukan katak kat situ? Bukan. Kata. Katak. Kata. Lepas hujan, katak akan tu kita tak pernah jumpa lah. Jadi kena fahamkan betul-betul ayat tu. Ayat tu katak ke bukan katak? Macam kita kata bunga lah. Dalam ayat tu bunga ke bukan bunga? Kadang-kadang dia mengatakan bunga, bukan bunga. Contoh kita kata macam yu'allimu, tu'allimu, kan? Ataupun ja'at az-zahra, bunga datang ke sekolah. Oh, jadi bukan bunga itu orang. Tapi kalau contoh kita kata bunga tersenyum selepas hujan. Ibtasamat al-wardah ba'da nuzulil matar. Contoh, maksudnya bunga tu dalam ayat tu bunga, tapi bunga tu tak boleh senyum. So dia punya lafaz majas adalah ibtasamat. Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh. Dalam majas mursal kena tengok manakah perkataan itulah. Jadi anda pun tak berniat untuk mengulang mengajar di sinilah. Tapi antum ulang kaji balik semua tajuk tu. Yang penting tadi fokus kita adalah antum pertama mesti hafal ta'rif. Semua ta'rif, hafal lughat istilah. Yang kedua kenali arkan. Okey, kenali arkan ini soalan dia boleh minta istakhrij, ayyin. Macam dia kata, okey, keluarkan musyabbah bi, keluarkan adat. Kan? Dan boleh juga dia minta kita isi tempat kosong dengan arkan. Maksud arkan ni, isi tempat kosong dengan musyabbah, isi tempat kosong dengan musyabbah bi, isi tempat kosong dengan lafaz majas. Faham tak? Jadi contoh tadi macam kita kata wardah tadi, kan? Jadi itu kena di inilah. Mungkin dikata isi tempat kosong dengan lafaz yang sesuai. Jadi pelajar kena faham semua tu, kena faham. Okey, kemudian bezakan jenis setiap tajuk balaghah dan hafal satu contoh bagi setiap jenis. Jadi banyak sebab kita ada satu soalan yang tadi tu. Kau hati misal, kan? Yang ni. Hati misalan ni pun terbuka. Tapi ni biasa soalan ni tak banyak lah. Tapi ada. Dalam 40 markah tu mungkin dalam paling kurang 6 markah, 10 markah dia boleh tanya untuk ini. Berikan contoh. Jadi berikan contoh ni boleh. Dia kata berikan contoh
khabar. Kan? Uslub khabari. Senang je lah. Ataupun dia minta contoh uslub insya'i. Mungkin mudah. Tapi kalau dia kata uslub insya'i tolabi nida. Nampak? Dia ikat-ikat. Kalau kadang-kadang dia minta berikan contoh tasbih. Okey. Kadang-kadang kata dia bagi jenis tasbih, mursal, mursal, mufassal. Maksudnya mufassal ni ada adat dan ada wajah. Nampak? Jadi semua contoh antum kena ada. Jadi contoh ini antum boleh buat sendiri tapi bahaya. Sebab boleh jadi tersilap. Sebaik-baiknya antum hafal contoh yang memang dalam buku teks. Contoh kalau contoh-contoh isti'arah kan, kinayah, majaz mursal, sajak. Boleh je kita bagi kita punya tibak, kita punya sajak, kita punya isti'arah. Sebab kita dah faham isti'arah tu apa. Tapi kadang-kadang kefahaman pelajar ada yang belum cukup masak menjadikan contoh yang diberikan itu tidak tepat. Contoh yang diberikan itu tidak tepat. Okey, baiklah. Okey, itu saja dan boleh tukar-tukar ayat ni. Jadi ini saja untuk kongsian anak lah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? Jadi Untuk tasbih tu antum boleh senaraikan musyabbah bi dengan wajah syabah. Sebab mungkin dia kata isi tempat kosong dengan wajah syabah yang sesuai. Jadi kalau wajah syabah ni dia tak boleh letak sesuka hati. Okey, dia kena sesuai. Contoh kalau kita kata Muhammad kal qamar, apa wajah syabah yang sesuai? Muhammad kal qamar. Cuba jawab. Muhammad kal qamar, apa wajah syabahnya? Apa? Siapa boleh jawab? Muhammad kal qamar fil apa? Wajah syabah dia. Kalau qamar, wajah syabahnya biasa apa? Jamal lah kan, cantik. Jamalan. Jadi antum senaraikan. Macam kalau laju. Kalau laju, apa musyabbah bi yang sesuai? Muhammad laju. Fi sur'ah kan? Kal apa? Kal apa kalau sur'ah? Siapa boleh jawab? Muhammad kal? Za'ro. Kalbarku. Muhammad kal Za'rah? Silap. Okey, kal barqi boleh. Ataupun kal ra'di. Ra'di, barqi tu samalah peti kan? Peti dengan guru. Ataupun boleh juga al-hisan. Muhammad kal hisan, Muhammad kal rih, Muhammad kal saham. Jadi itu inilah. Ana ada senarai ni. Tapi pertama antum keluarkan senarai yang dalam buku teks dulu. Kan? Keluarkan senarai dalam buku teks. Dan contoh-contoh pun elok antum keluarkan contoh-contoh isti'arah ke apa-apa dalam buku teks. Sebab biasa soalan dia biasa ambil contoh dalam buku teks. Tapi boleh dia ambil daripada luar juga. Cuma kalau dah ada dalam buku teks ni, sayanglah kalau dah ada tapi kita tak baca. Kan? Tapi antum paling kurang senaraikan yang dalam buku teks dulu. Musyabbah dengan musyabbah bih. Musyabbah tu kita boleh tak apa-apa. Musyabbah bih tu dia ada padanan dengan wajah syabah yang sesuai. Okey. Contoh kalau kita kata al-waqtu kas-saif. Apa wajah syabah yang sesuai? Al-waqtu kas-saif. Kotaan. Qat'an. Okey, ataupun boleh juga kita jawab naf'an wa darran. Memberi manfaat dan memberi mudarat. Maksudnya waktu ni seperti pedang, dia memotong.
Memotong ni bolehlah memberi manfaat kalau kita potong daging dan memberi mudarat kalau dia potong tangan, darah hilang tangan kita. Nampak? Jadi tu boleh senaraikan sebab benda-benda ni nampak mudah tapi kadang-kadang pelajar tak tahu kan, tak tahu. Jadi kena senaraikan. Kalau macam cantik tadi, selain Qamar, kita boleh jawab Al-Badru, Al-Wardah kan. Bunga, Zahra. Tak boleh lah. Fatimah Kal-Wardah. Lepas tu dia minta bagi wajah syabah. Fil but'i. Pada lambatnya. Tak kena lah. Bunga dengan lambat tak kena. Nampak? Bunga mesti kena cantik. Kalau lambat apa wajah musyabah bih yang sesuai kalau lambat? Tahu tak? Lambat seperti apa? Lambat seperti apa? As-sulhafah. Hello? As-sulhafah. Oh, pandai. Okey, seperti kura-kura kan? Itu sesuai lah. Jadi kalau macam contoh dia kata Muhammad Kasul Hafah, tak boleh lah kita bagi wajah dia Fi Jamal. Muhammad cantik seperti kura-kura tak sesuai. Kan? Kura-kura mesti kena lambat. Dia tak boleh cantik. Jadi semua tu dia ada wajah syabah je. Kalau nak manis apa, okey? Jadi itu antum boleh buat satu nota contoh-contoh balaghah. Kalau macam tasbih ni antum senarai kan. Kalau anda guna formula salkat solmal tu, salkat solmal ada wajah rek pangkah. Mursal muakkad, mufassal mujmal. Ada adat, tak ada adat, ada wajah, tak ada wajah. Itu kita boleh. Yang penting kita kena tahu dulu kalau musyabah bi apa wajah syabah yang sesuai. Okey, jadi itu saja perkongsian yang boleh Ana kongsikan. Ana doakan antum pelajar 27 orang 27 orang pelajar Samir yang mengambil adab balaghah ni mendapat mumtaz dalam balaghah, terutamanya adab balaghah dan juga mumtaz sofi keseluruhan. Ada berapa pelajar Samir, berapa orang SMA? 100? 134. Oh, ramai betul 134. Insya-Allah semoga mumtaz sofi. Dan doakan jugalah pelajar Sambes tahun ni batch kami paling sikit dalam sejarah. Selalu pelajar kami ada 200 orang, ada 170, 80, tahun lepas pun 145 atau 50 kan. Tapi tahun ni cuma 88 orang. Paling sikit. Dah lah paling sikit. Lepas tu ada pandemik, macam-macam ujian lah. Jadi doakanlah mereka 88 orang ni mumtaz sofi. InsyaAllah. Okey. Jadi nak minta maaf salah silap terkurang terlebih dalam perkongsian ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fahmi bin Muhammad Noor. Okay, kalau tengok ejaan ayahnya tu serupa dengan tua kita tu. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak Fahmi di atas segala input untuk adab balaghah ni. Memang saya pun selaku guru yang mengajar ni pun tak berapa nampak sangat pasal baru nak diimtihankan subjek. Jadi saya nak bagi dalam tugas tu untuk ketepatan dari segi format soalan ke saya tak boleh nak bagi sangat. Jadi bila Ustaz Fahmi bagi tadi, masya-Allah. Terus faham. Terus faham Alhamdulillah. Saya pun bolehlah tahun ni mengajar dengan fokus lah untuk SMA tahun 2021. Dan nota-nota tadi Alhamdulillah Ustaz Fahmi pun dah bagi. Masya-Allah notanya pun mantap lah.
Terima kasih banyak Ustaz Fahmi ya. InsyaAllah kita sama-sama doakan Sam Rawang, Sam Best, Mumtaz Laki. InsyaAllah. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Okay, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fahmi di atas ceramahnya yang begitu bernas tadi, panjang lebar, dan juga pelajar-pelajar yang turut menghadiri walaupun di alam maya. Okay. Saya harap pelajar-pelajar semua jelas ya bagaimana untuk menjawab soalan-soalan dalam adab balaghah ni, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi semua. Terima kasih.